berdoa. 我们同心祷告。 Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh menikmati firman-Mu, 主啊，谢谢你给我们的机会，我们可以影响神你的道， menikmati hadirat-Mu, 让我们可以感受到神你的同在。 menyembah-Mu ya Tuhan. 主啊，我们愿意敬拜你， Semuanya dimungkinkan karena Yesus. 这一切都是因为耶稣。 Kami bersyukur kepadamu. 我们愿意向你感恩， Maka berbicaralah ya Tuhan, 所以主啊，求你向我们说话。 satu persatu kepada setiap kami. 我们其中一的，甚至我们每一个， Boleh mendengarkan suara Tuhan. 我们可以听到你的声音。 Kami undang Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap kami. 我们请圣灵在我们心中动工。 Terima kasih Tuhan. 主啊，谢谢你， Di dalam nama Yesus kami berdoa. 奉我主耶稣圣名祷告。 Amin. Amen. Shalom Bapak Ibu. 平安，弟兄姐妹， Ini Advent keempat ya. 这是降临期的第4周， Udah bentar lagi masuk ke tanggal 25 hari Natal ya. 再过一会我们要进入圣诞节25号。 Bapak Ibu bisa lihat wajah saya atau lihat rumput-rumput terhalang? 你可以看到的脸孔，或者是你可以让这些花草阻碍到我吗？ Oh, ada tatakan bentar ya. Ya, Pak Luther gak usah ya? Ya, oke lah. Nah, ya Bapak Ibu, hari ini kita temanya adalah janji tidak dilupakan. 今天我们的主题是未曾忘却的承诺。 Bapak Ibu pernah melupakan janji? 你曾经忘掉你的承诺吗？ Kita ucapkan janji tapi nggak ditepati, ada? 我们曾经应许过一个人，但是我们没有应验，有吗？ Terus lupa, 然后忘掉了， ada ya? 有啊， Ada ya? 一定有。 Terus pernah ada yang janji terus nggak tepati, janji sama kita nggak ditepati, ada ya? 有的人也是有这个承诺，但是他没有应诺，有没有？ Apakah yang melakukan itu pasangan kita? 或者是我们的最亲的人 Ada juga ya? 也有。 Ya, tapi hari ini kita bukan membuka aib keluarga ya. 但是今天我们并没有把我们家庭中的丑事讲出来， Nah, bicara soal janji kita lihat klip berikut ini dulu ya. 然后我们再看一段的视频。 Nita, akhirnya kita jumpa juga di sini. Kejam kau ya Nita, setelah 15 tahun kau tinggalkan aku, padahal aku sangat mencintaimu. Hah? Apa nggak salah dengar aku? Hei dengar, 15 tahun yang lalu orang tuamu tidak menyetujui hubungan kita. Orang tuamu tidak menyukai aku. Tapi apa kau berjanji mau menikahi aku? Kau menikah dengan wanita yang lebih kaya dari aku. Lebih segala-galanya dari aku. 3 bulan aku terbaring di tempat tidur. Gegara cintamu. Dan sekarang kau datang setelah 15 tahun. Setelah ada orang yang benar-benar mencintaiku dan aku bisa move on darimu. Hah? Pikir pakai otak. Siapa yang lebih kejam? Kau apa aku? Siapa yang lebih kejam ya? Bapak Ibu, kalau ingkar janji berarti ada 2 hal. 1, kurang cinta. 弟兄姐妹，如果我们没有音乐的话，有2个原因。第一就是我们的爱的不够， Yang kedua, kurang mampu. 第二就是我们没有那个能力。 Nah, kita bersyukur 2-2 ini Tuhan punya. 但是我们感恩这2种上帝都有。 Kita lihat bersama dari Mika pasal 5, Bapak Ibu. Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4a. 我们打开弥迦书第5章，弥迦书第5章第1到第4的上半节。 Kalau Mandarin mungkin ayatnya agak agak turun ya. Jadi mulai ayat 2 ya. Oke, kita membacanya secara bergantian. 我们以齐音的方式， Saya dulu sama Bapak Ibu dalam bahasa Indonesia, nanti direspon dengan bahasa Mandarin di ayat selanjutnya ya. 我先用第一你印尼文，然后你们回应是用第2节是用中文。 Yuk kita yang bahasa Indonesia dulu, 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. 伯利恒的以法他，你在犹大众城中为小，将来必从你那里出来。 Ayat ketiga Pak Luther, 第3节， bahasa Mandarin. Yuk,
Ayat ketiga bahasa Mandarin 1, 2 ya. 耶和华必将以色列人交付敌人，只等那生产的妇人生下子来，那时掌权者做他的弟兄必归到以色列那里，对吗？弥迦书 Ya. Ayat yang keempat, ketiga sama-sama dalam bahasa Indonesia 1, 2 ya. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, sama-sama ayat 4a, dan dia menjadi damai sejahtera. Bapak Ibu, nanti kita akan melihat bersama kitab Mika ini. 我们依然要我们把圣经打开之后，我们依然要看弥迦书。 Kita lihat dulu bahwa Nabi Mika ini melayani sejaman dengan Nabi Yesaya. 我们知道弥迦先知跟这个以赛亚先知是同一个时期， Waktu itu Israel Utara udah dijajah sama Asyur. 在那个时候，北部的以色列被亚述王所占领， Dan Mika melayani di bagian selatan Yehuda. 所以这个弥迦是在占领在南部，就是犹大。 Mika dengan keras mengecam akan perbuatan ketidakadilan sosial dalam masyarakat. 那个时候，弥迦强烈的谴责在智慧中的不公义。 Pemimpin-pemimpin yang menggunakan jabatan hanya untuk keuntungan pribadi. 那些领袖们只有用他们的权力为他们自己的利益， Terjadi penindasan terhadap orang miskin, penjarahan rumah tanah, 他们在那边掠夺了这些平民的百姓， pembalikan hukum, 然后颠倒法律。 dan hukuman akan diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel. 那这些法律的惩罚就是惩罚了以色列人，就是唯有上帝而来。 Bapak Ibu bisa melihat bahwa ciri daripada kitab nabi-nabi seperti ini. 我们可以看到这些先知们的他的特征的， Menegur dosa, 他们谴责罪恶， berseru untuk bertobat, 然后呼吁来悔改， mengungkapkan penghakiman Tuhan, 然后讲出了上帝的审判， lalu ada janji pemulihan. 然后他有应许有恢复的时候。 Bapak Ibu lihat betapa indahnya Tuhan itu begitu mencintai kita. 我们可以看到上帝如此爱我们是何等的美， Di tengah kegagalan manusia. 在那边是人类在失败的时候， Dan pasal 5 Mika ini muncul sebagai bagian dari janji pemulihan. 在这个弥迦书第5章告诉我们，就是当我们恢复时期的时候， Kalau pemimpin Israel telah gagal, 如果以色列领袖人失败了， Tuhan menjanjikan akan datangnya seorang pemimpin yang akan memerintah Israel. 上帝应许将要领下一个人来带领以色列。 Disinilah kita melihat apa yang dikatakan di ayat 1 oleh Nabi Mika. 我们来看到弥迦书里面的第1节里面，他说什么？ Boleh tampilkan? 可以看，我们可以看。 Ya, bukan 5 ayat 1 aja, next lagi. Ya, Bapak Ibu lihat ini 5 ayat 1 ya. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. 在中文里面是弥迦书第5章第2节，伯利恒的以法他，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我们掌权的，他的根源从亘古太初就有。 Mika mencantumkan dengan detail satu persatu hal yang menunjukkan siapa sebenarnya raja ini. 所以在这里，弥迦也在这一点告诉你们，这位君王是谁。 Dia ungkapkan tentang Bethlehem Efrata. 他提出说到伯利恒的以法他， Di Israel ada juga Bethlehem, tapi di daerah Zebulon. 我们知道在以色列也有伯利恒，但是在基布洛这个地方。 Tapi Bethlehem Efrata ini ada di Yehuda. 但是伯利恒以法他就是在犹大。 Mika dengan sengaja mengambil istilah-istilah nama ini dengan jelas. 所以弥迦故意的把这些名字说得很清楚。 Lalu ada dikatakan memerintah Israel. 在那里说到有掌权的这个以色列， Ayat 3 menggembalakan umatnya. 在那里也说到他要带领的以色列。
Ketika janji ini diucapkan Bapak Ibu, 当这个应许说出来的时候， mau gak mau akan mengingatkan orang Israel akan janji Tuhan 在这里要让以色列人一记得上帝的应许， kepada Raja Daud 对大卫王， yang disebut dengan perjanjian Daud, 就在里面说到了大卫王的应许， Davidic Covenant. 在这里说大卫王的应许， Perjanjian Bapak Ibu 这个承诺 melebihi yang dinamakan dengan janji. 超过了我们所说的这个立约。 Kita lihat bersama ya. 我们一起看， Yang namanya covenant atau perjanjian 说到这个立约， jauh lebih besar dan jauh lebih mengikat. 比起其他的更大，而且来的更有束缚力。 Di dalam perjanjian ada janji-janji. 在哪这个命令或者立约当中，还有许多的盟约。 Di dalam perjanjian ada ikatan relasi. 在这些盟约当中，我们也是有彼此间的立约， Ada hubungan relasi personal. 我们有平等个人之间的关系。 Lalu ada sumpah ilahi. 在哪边也有神性的立誓， Ya, kalau dilanggar akan dikutuk. 如果你犯了，那么你就会被咒诅， Dan ada tandanya. 而且有这个象征性。 Di Alkitab kita melihat beberapa covenant di PL. 我们也看到有许多的盟约在我们旧约里面， Perjanjian Adam. 在那边也有这个立约， Perjanjian Nuh. 这个挪亚的立约， Perjanjian Abraham. 亚伯拉罕的盟约， Perjanjian Sinai. 还有西乃山的之约， Perjanjian Daud. 还有大卫的立约， Dan macam-macam perjanjian Bapak Ibu. 还有许多的 Tapi 这种 lima 约。 ini yang paling besar. 但是这5种是最大的。 Dan perjanjian ini kemudian finalnya ada di perjanjian baru. 然后这一切的立约，这些的盟约，它的终点就是在新约。 Kita bisa memahami perjanjian ini seperti sebuah pernikahan. 我们知道这种立约，我们可以看到，就好像我们的婚约， Suami istri memiliki sumpah atau ikrar pernikahan. 妻子夫妻之间，他有这个立约，就是他们的婚约。 Kalau yang Kristen kan di atas namakan Tuhan, ya kan? Di dalam ikrarnya itu. 如果是基督徒的话，一定立约在神的面前。 Lalu ada relasi yang mengikat suami dan istri. 然后夫妻之间有这个关系间的立约。 Bapak Ibu yang sudah menikah di sini coba siapa? 已经成家的，请你举手。 Jangan pura-pura gak ngaku udah menikah ya. 你不要不承认你已经 Oh, 成家 hampir 了。 semua ya. Oke. Ada janjinya di situ ya, ada ikrar pernikahan ya. 你在你婚约当中，你有立约。 Aku Tuti mengambil engkau Budi 我都弟愿意嫁给你，不弟。 menjadi satu-satunya suamiku yang sah. 我愿意嫁你成为你的合法的妻子。 Kalau nggak sah berarti udah ingkar janji ya kan? 如果没有合法，你那个就 Jadi 是 ada 你立约。 ikatan relasi yang begitu kuat. 我们有关系之间的那种立约的那种稳固， Lalu ada tandanya, 然后有它的记号， cincin. 就是 Ya? 戒指，对不 Betul 对 ya？ 对吗？ Ah, Bapak Ibu di dalam perjanjian pernikahan 在我们的婚约里面， ada di dalamnya janji-janji nanti suami istri janji ini istri apa. 然后在那 Ada 边 ya? 有立约，有丈夫对妻子的立约， Nanti ulang tahun gua bawa lu pergi jalan-jalan ke Eropa. 然后你生日的时候，我带你到欧洲旅行。 Di dalam perjanjian ada janji-janji. 在那个立约里面，还有许多的约定。 Paham ya Bapak Ibu ya sekarang ya? 你现在明白了吧？ Sekarang kita lihat misalnya perjanjian Abraham. 我们说亚伯拉罕的盟约， Tuhan menjanjikan kepada Abraham di dalam perjanjian itu bahwa keturunannya akan banyak. 上帝向以色列，向这个亚伯拉罕立约，你的后裔要有很多， Dia jadi berkat bagi banyak orang. 他成为很多的人，而且并长大。 Di dalam perjanjian dengan Abraham banyak janji-janji. 亚伯拉罕之间的人约还有许多的立约， Lalu ada tandanya, 也是有他的记号， sunat. 然后是隔离， Ada ikatan relasi. 在哪边有关系之间的立约。 Aku Allahmu, 我是你的上帝， kamu umatku. 你是我的子民。 Semua perjanjian Bapak Ibu 这一切的盟约当 ada 中 3 hal ini. 有3件事。 Sekarang kita kembali melihat Mika 5. 然后我们看米迦书第5章， Mika 5 bagian dari perjanjian Allah dengan Daud.
这个就是上帝大卫跟上帝之间的立约。 Allah menjanjikan bahwa dari Daud akan lahir raja-raja. 上帝答应大卫将要降生出许多的君王， Dan yang paling utama adalah Mesias. 最重要的就是弥赛亚。 Mazmur 132 ayat 17 mengatakan seperti ini. 在诗篇132篇第17章这样说道： Aku Tuhan ya, aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. 我要在大卫的里面伸出脚。 Menumbuhkan berarti sebelumnya sempat seperti mati Bapak Ibu. 长出来意思就是说，以前就是死了的。 Dinasti Daud memang nanti mati. 大卫王的王朝最后也是 Tapi 灭 gak 亡， mati sepenuhnya. 但是并不是全部都 Karena 灭 ada 亡， tunas yang tumbuh 在那边有他的嫩芽在生长， dari keturunan Daud. 就是从大卫的后裔 Sebuah tanduk. 有一个跺脚， Bukan tanduk ibu-ibu Kaleb tadi ya. 不是刚才加了诗班的那个脚， Tanduk lambang kekuasaan. 这个脚就是代明了这个权 Lambang 利， kemenangan. 代表了胜利的权利。 Dan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah tunas Daud. 耶稣他自己就是说，他就是大卫的嫩芽， Anak Daud. 大卫的孩子。 Dan dikatakan lagi, aku kata Tuhan akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. 然后他又说，我要预备明灯来为我的受膏者。 Kuurapi di sini adalah Mesias dalam bahasa aslinya. 原文就是受膏者，就是弥赛亚。 Pelita yang menunjukkan keberlangsungan pemerintahan tersebut akan bersinar selamanya. 明灯的意思就是说他的统治要永远， Dan dia adalah terang yang abadi. 它就是永远的一盏明灯。 Lalu janji Tuhan kepada Daud lagi bahwa tahtanya akan kokoh berdiri selamanya. 上帝也应许大卫，他的政权必永远的屹立。 Lalu relasinya Bapak Ibu, 他的关系呢， Bapak dan anak. 父子， Bapak adalah Tuhan, 父是上帝， anak adalah raja-raja itu. 子就是君王， Dan yang paling utama adalah Mesias. 最重要的就是弥赛亚。 Dan Tuhan katakan bahwa kasih setianya tidak akan meninggalkan keturunan Daud. 上帝说他的姓氏，他就永不离开大卫的后裔。 Ini adalah sebuah perjanjian. 这是一个盟约承诺。 Dan Mika mencatat dengan lebih mendetail lagi. 弥迦更详细的记载， Kita lihat selanjutnya bahwa perjanjian Daud ini kemudian digenapi dalam Yesus. 我们知道大卫的这个应许在主耶稣里面应验了。 Bahwa raja yang dijanjikan dari keturunan Daud ini akan lahir di Bethlehem, bukan Medan ya. 上帝所应许这个大卫的后裔将要在伯利恒出生，不是在美丹， Oh, detail Bethlehem. 在哪边很详细说到伯利恒， Dan digenapi di dalam Yesus 7 abad kemudian. 在那边在7代之间，然后应验了。 Bahwa Yesus yang adalah keturunan Daud lahir di Bethlehem. 耶稣就是大卫的后裔，降生在伯利恒。 Padahal Maria dan Yusuf berasal dari kota Nazaret. 然而，玛利亚和约瑟就是在拿撒勒里边的居民。 Boksu, jemaat di sini pengetahuan Alkitabnya bagus ya. Nanti kasih hadiah ya Boksu ya. Nazaret itu di utara Bapak Ibu. 拿撒勒是在北部， Yerusalem, Bethlehem di selatan. 伯利恒是在南部。 Harusnya Yesus lahir di Nazaret. 其实耶稣是应该降生在拿撒勒， Gimana caranya bisa lahir di Bethlehem? 为什么他会降生在伯利恒？ Yang namanya Tuhan sudah berjanji 那个就是因为上帝的应许 pasti akan terjadi. 一定会应验。 Apalagi ini covenant Bapak Ibu. Perjanjian. 更重要的是，这是一个盟约，是个承诺。 Kalau yang namanya perjanjian, 如果是一个承诺， kalau janji-janji di dalamnya tidak ditepati, 如果这些盟约没有被实现， maka itu akan merobek dan merusak relasi yang ada. 那个就是也失去了我们拥有的关系。 Ikatan relasinya akan dihancurkan. 这种关系之间的交换将会覆灭。 Jadi bukan hanya bicara janji gak ditepati. 不是说到这个应许不被立约、不被赴约， Tapi sebuah perjanjian yang akan menghancurkan ikatan relasi kalau nggak ditepati.
如果这些门业我们的关系，如果我们没有兑现的话，一切都会毁灭。 Sehingga gak mungkin Tuhan melupakan perjanjiannya. 所以上帝不会忘记他的立约，他的承诺， Gak mungkin dilupakan Bapak Ibu. 他当然不会忘记。 Mau lewat berapa abad pun gak masalah. 几个世纪过去都没有问题， Tetap akan diingat dan ditepati. 一定会兑现。 Kalau dikasih tahu di Bethlehem ya di Bethlehem lah. 我告诉你，在伯利恒也肯定在伯利恒。 Dan entah bagaimana seorang kaisar Roma 怎么样一个罗马的凯撒王， kemudian menyuruh orang sensus penduduk. 在哪里要对这个户口 Alah, 对 coba 症？ lihatlah Bapak Ibu ya kan. Tiba-tiba suruh sensus. Seumur-umur gak pernah sensus. 你看他们这突然间又注册户口， Suruh balik kampung semua, balik kampung. 全部都要回到各自家乡。 Ayo, si Yusuf Maria gak ngerti apa-apa disuruh balik kampung ya balik kampung lah. Mana kampung mereka? Bethlehem. 所以耶稣与玛利亚他们就各回到他们各自乡村，就是在伯利恒， Karena mereka keturunan Daud. 因为他们是大卫的后裔。 Bapak Ibu lihat bagaimana Tuhan itu menggenapi apa yang sudah Dia katakan. 你看到上帝如何应验他所说的话。 Lalu dikatakan bahwa Sang Mesias ini permulaannya sudah sejak purbakala. 我们看到这个弥赛亚之后，他恒古就有。 Baby itu, bayi itu, manusia itu ternyata sudah ada sebelum dunia ada. 这个婴孩，我告诉你们，这个世界未有以前，他就有了。 Wah, kadang-kadang Tuhan itu kayak bercanda itu kok berlebihan begitu ya. 我们往往看到上帝好像开了这么莫大的玩笑， Tapi Tuhan mau menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. 所以要告诉你们，就是在他里面没有不可能的事。 Bahwa Allah yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. 上帝在未造以前都已经有了， Dan yang mengadakan segala sesuatu 所以创造这些有的东西， lahir jadi manusia. 成了人类。 Dan Yohanes mengatakan seperti ini. 约翰他这么说道， Pada mulanya adalah firman. 他说：“太初有道， Firman itu bersama-sama dengan Allah. 道与神同在， Firman itu adalah Allah. 道就是上帝。 Siapa firman itu? 谁是那个道？ Siapa Bapak Ibu? 是谁？ Tuhan Yesus. 主耶稣。 Yohanes mengungkapkan praeksistensi daripada Tuhan Yesus. 所以约翰就要说，这个还未造以前就是主耶稣。 Dan seperti di dalam sebuah covenant ada relasinya. 所以在这盟约里面，它有这个关系。 Tadi relasi Allah sebagai Bapa dan Raja sebagai anak, bukan? 刚才说到的关系是上帝是父，而且这些各自君王就是孩子。 Lalu kita lihat tergenapi di dalam Yesus bahwa Dia adalah anak tunggal Allah. 我们看到在耶稣时代，耶稣是上帝的独生子， Betul ya Bapak Ibu ya? 没错吧？ Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 父、子、圣灵， Allah anak yang sudah ada sebelum dunia ini ada, lahir jadi manusia. 这个圣子在未造世界以前，他已经有了，而且降生了， Dilahirkan oleh seorang perempuan. 被一个妇女生下。 Perempuan ya. 那个妇女， Ini salah nggak kalimat saya? Dilahirkan seorang perempuan. Betul ya? 那个妇女生下了他。 Mbok Su pernah melahirkan? Enggak ya? Apanya yang unik? Semua lahir dari perempuan kok. 有什么奇特的吗？大家都是由女人而生。 Kalau kita lihat apa yang ditulis Mika 我们看到弥迦怎么写， di Indonesia ayat 2, sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktunya perempuan yang melahirkan telah melahirkan. 他在那里面说到，所以上帝他们已经生下了这个妇女所生的，已经降生 Orang 了。 Israel harus mengalami penghakiman penghukuman Tuhan. 以色列人必须要遭受到上帝的审判。 Selesai itu mereka akan kembali ke Israel. 这过后，他们要回归到以色列。 Berarti Tuhan memperlihatkan adanya pembuangan. 我们看到上帝他有这个抛弃， Setelah itu barulah perempuan yang akan melahirkan ini akan melahirkan. 然后再说到这个有一个妇女要生婴儿， Siapakah perempuan ini? 是谁呢？这个妇人， Karena Mika sezaman dengan Yesaya, 弥迦和以赛亚是同行的。 kita lihat apa yang dikatakan Yesaya tentang perempuan ini. 我们看到以赛亚如何说到这个妇女， Tuhan akan memberikan sebuah tanda.
主要给一个兆头， Tanda ya, covenant tadi ya, tanda. 这个是个兆头预兆。 Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. 因有一妇人要生下一个婴孩， Dan ia akan menamakan dia Immanuel. 要给他起名叫以马内利。 Oh, Yesaya memperjelas siapa perempuan ini. 所以以赛亚已经在那边被阐明了， Seorang perawan. 是一个妇女，一个女孩子， Perawan melahirkan. 是一个女孩子生下一 Nah, 个 ini yang 孩 udah 子， spesial bukan? 这是有一点奇特 Itu 的地 adalah 方。 Maria. 那个就是玛利亚。 Kita lanjut bahwa janji kepada Daud lagi bahwa Mesias ini adalah seorang gembala 我们看到这个弥赛亚是一个牧者， yang akan menggembalakan umat Israel. 他要带领这牧养以色列民。 Yesus menyebut dirinya sendiri gembala yang agung. 耶稣他说他是个好牧人， Dia gembala kita dombanya bukan tongkatnya ya. 他是个牧人，我们是他的羊。 Janji Allah benar-benar digenapi di dalam Yesus. 主耶稣的上帝的应许在主耶稣里 Dan 面应验了。 tahta kerajaan daripada Mesias ini adalah kekal. 这个弥赛亚的宝座是永恒的， Selama-lamanya ada. 永远都存在。 Dan itulah Yesus Raja kita yang kekal. 那个就是我们的主耶稣，是我们永恒的君 Next 王。 lagi, sekalipun 虽然 kerajaan Daud, dinasti Daud sudah runtuh. 虽然大卫王朝已经灭亡了， Ditaklukkan Babel. 因为被巴比伦王所吞灭。 Orang berpikir, mana janji Tuhan? Katanya rajanya dari keturunan Daud terus-menerus jadi raja. 人家会说你的应许在哪里？大卫王的后裔都是成为一个做王的。 Sudah habis dinasti Daud. Daud Tahun wang- 586 sebelum Masehi. 大卫王的王朝已经覆灭了，就是在主前586年。 Tapi perjanjian Tuhan dengan Daud gak bisa batal. 但是上帝大卫王之间的承诺却永远不能废除。 Tadi itu ya, covenant itu ya, perjanjian itu gak bisa batal. 所以刚才的承诺这是永远不能废除的。 Kasih setia Tuhan gak akan berhenti. 上帝的信是永不停止， Gak akan berakhir, gak akan meninggalkan keturunan Daud. 永不停止，也永不离开大卫的后裔。 Itulah yang digenapi dalam Yesus. 在耶稣里面已经应验了。 Nah sekarang kita melihat bagaimana ini perjanjian Daud ini relasinya dengan saya. 我们要看到大卫王的后裔和我之间的关系。 Perjanjian Daud yang kemudian digenapkan dalam Tuhan Yesus, apa hubungannya dengan saya? 主耶稣这大卫王的后裔和主耶稣跟我有什么关系？ Bapak Ibu bisa melihat bahwa yang pertama, 我们可以看到，第一， kita bagian daripada perjanjian itu. 我们就是在这盟约中的一部分。 Ketika seorang percaya kepada Tuhan Yesus, 当一个人信主耶稣， kita masuk ke dalam perjanjian Tuhan. 我们已经进入了上帝的承诺里面。 Dan itu berarti 那个意思是， ketika perjanjian Daud membicarakan tentang raja yang agung, 谈到就是这个伟大的君王的时候， maka kita di dalam relasi dengan raja yang agung, kita adalah apa Bapak Ibu? 当我们跟这个伟大的君王有关系的时候，我们是什么？ Kok Yesus raja kita? 如果耶稣是主王的话，我们是什么？ Kita apa? 我们是什么？ Rakyatnya, 我们是他的子民， hambanya, 他的奴仆，他的 anaknya. 孩子。 Nah, Pak Luther bisa nyanyi lagu Aku Anak Raja. Engkau anak raja, kita semua anak 我 raja. 们都是君王的儿女。 Oh, lagu ini mengingatkan kepada covenant perjanjian Daud. 我们在这首诗能够想起到了大卫王的承诺。 Kalau Tuhan adalah raja, maka aku dengan setia mau mengabdi kepadanya. 如果上帝是君王，我们必须对他忠诚。 Aku melayani karena aku senang bisa menjadi anak raja melayani raja. 我要侍奉他，因为我成为君王的孩子，我乐意的去侍奉。 Saya lakukan dengan kesetiaan kepada raja saya. 我以信志的我们作为我的王， Dan kita mau hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. 我们也要活作根据上帝、根据这个国王里面的意义。 Kerajaan surga sudah dibawa oleh Kristus ke dalam dunia. 上帝的国已经被耶稣带到世界， Akan menunggu penyempurnaannya di akhir zaman. 在末后的时代将会被应验。 Selama masa itu,
在这个期间里， sebagai anak kerajaan surga, 我们成为天国子民， kita bawa nilai-nilai kerajaan surga Bapak Ibu. 我们要带着这个天国的价值， Jangan bawa nilai-nilai dunia ini, 不要带着俗世的价值， tetapi nilai-nilai kerajaan surga. 但是要带着天国的价值。 Tidak ada lagi saling berkelahi berantem di antara jemaat. 在我们彼此之间，我们不再有争吵。 Saya pengen ulang siomeo. Ada yang berantem nggak di sini? Tidak, itu gak sesuai dengan nilai kerajaan surga. 那个因为我没有了失去了天国的那种价 Gak 值， ada tempat untuk iri hati. 在那边没有妒忌的地方， Gak ada tempat untuk sombong. 在那边也没有你在感觉到骄傲的地位。 Ayo kalau ini gereja Boa, Bekia. Jika gereja ini tanpa saya, gereja ini tak bakal jalan. Gitu ya Pak Luther ya. Gitu ya. Mungkin gak diungkapkan tapi dalam hati lah. 可能你没有说，但是你内心这么做，这么 Gak 样， ada itu Bapak Ibu. 这个没有的弟兄姐妹。 Nilai kerajaan surga harus dibawa dalam hidup kita. 天国的价值要带到我们的生命里， Nilai kasih, 爱的价值、 nilai murah hati, 慈爱的价值， hidup di dalam damai sejahtera, 在平安里面我过着的价值， mengampuni. 饶恕了， Ini semua nilai-nilai kerajaan surga. 那个就是我们天国的价值。 Kalau kita nggak cocok, 如果我们不合适的话 ya，kayak mana kita hidup di surga nanti 我们要 kan? 怎么样在天国活着？ Mulai sekarang hidupi dalam hidup di dunia ini. 所以我们要表现出在我们世间活着的时候，我们要活出来。 Bahkan dikatakan suatu hari kita akan memerintah bersama Kristus. 所以有一天我们要以基督做王。 Pangkatnya tinggi, memerintah bersama Kristus. 你看你的智慧多么高，你要以基督同治理。 Untuk itu harus ada khotbah khusus ya Boksu ya, memerintah bersama Kristus. 在那边有特别的讲到，就是以基督同作王。 Tapi lihat bagaimana ketika Kristus ada raja, berarti saya hidup dalam kesetiaan kepada raja. 我们看基督是为王，我们要在基督的王里面，我们要忠心的活着， Bawa nilai-nilai kerajaan surga dalam hidup kita. 在我们生命当中带着天国的价值。 Ada amin Bapak Ibu? 阿门吗？ Ih, kok susah kali. Ada amin? 阿门。 Amin. Lihat yang kedua sekarang. 我们看第二方面， Kita semua Bapak Ibu 我们大家 tersedot ke dalam sebuah perjanjian. 就被带到一种的承诺里， Perjanjian Allah dengan umatnya. 上帝跟他的子民的承诺， Dan itu ada di dalam perjanjian baru. 在那边就是有新列的约， New covenant. 有新立的约。 Perjanjian baru ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Kristus, 这个新立的约就是基督所创立， dimateraikan dengan darahnya. 用他的宝血做印记。 Tadi covenant kan ada relasi, ikatan relasi ya. 刚才的承诺是有彼此间的关系， Semua perjanjian di perjanjian lama itu PL tadi 在旧约里面所有的承诺， digenapkan di dalam perjanjian baru. 在新约里面应验的， Nah, itulah di dalam Yesus. 那个就是在耶稣里， Dan ikatan yang ada di situ 在哪里之间的盟约， antara kita dengan Allah, 关于我们和上帝之间关 ikatannya 系， sangat intim Bapak Ibu. 我们的关系是亲密的， Bapak, anak, 父与子， gembala, domba, 牧人和羊群， pokok anggur, carangnya. 葡萄和枝子，葡萄树和枝子， Apalagi Bapak Ibu? 还有吗？ Mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. 新郎和新妇， Oh Bapak Ibu, relasi ikatannya nggak main-main. 所以这种关系不是开玩笑的。 Lalu apakah janji Tuhan bisa diputuskan? Oh nggak mungkin Bapak Ibu. 然后这个关系我们可以把它断掉吗？不可能， Karena ikatan relasinya udah begitu kuat. 因为这种的关系已经那么的坚韧。 Pada malam sebelum Yesus disalibkan, 当主耶稣被钉的那一夜， dia angkat roti, 他拿起饼， dia pecah-pecahkan, 他撕开， dia katakan inilah tubuhku. 他说：“这是我的身体。 Dia angkat anggur, ”他举起酒杯， dia katakan 他说 inilah darahku, 这是我的血， darah perjanjian. 这个就是我立新约的血。 Berarti perjanjian Kristus, perjanjian baru ini 所以这个新约是上帝耶稣的立的约， stempel sahnya dengan darah Kristus. 这他的印章就是主耶稣的宝血。
stempel sahnya itu dengan darah Kristus. 它的印章就是基督的宝血， Sehingga darahnya disebut darah perjanjian. 所以它的血就是立新约的血 Aku。berjanji mengampuni dosamu, aku berjanji memberikan hidup yang kekal dan itu pasti. 我应许你，我要赦你的罪，我要带你给你一个永远的生命，那 Aku 是肯定 berjanji 的。 engkau anakku dan itu pasti. 我带你成为我的儿女，那是肯定的。 Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal dan kamu punya rumah di situ, itu pasti. 在天父家里有许多住处，你的家也在那里，肯定的 Tuhan。jamin dengan darahnya Bapak Ibu. 上帝应允你用他的宝血， Ditambah lagi materai. 还有用上印记， Kayak surat kontrak ada materainya. 就好像合约里面有那种特质。 Materainya bukan kertas kecil 10.000 Bapak Ibu. 他的合约的印花不是10000等， Materainya adalah Roh Kudus. 他的印记就是圣灵。 Ngeri enggak Bapak Ibu? 你可怕吗，弟兄姐妹？ Saya waktu merenungkan ini sampai titik ini, waktu saya merenungkan macam-macam perjanjian sampai ke perjanjian baru. 我一直在研究这些所上帝的立约，这到新约， Sampai kepada darah Kristus dan Roh Kudus. 这到主耶稣的宝血，这到圣灵， Saya merinding Bapak Ibu. 我毛骨悚然，弟兄 Bahkan 姐妹。 sekarang pun saya merinding Bapak Ibu. 这到现在，我依然感到毛骨。 Saya kemudian berlutut berdoa menangis. 我跪下，我祷告，我流泪。 Bapak Ibu bisa lihat betapa hebatnya perjanjian Tuhan adakan untuk kita. 我们看到上帝这种立约对的承诺是何等的伟大， Siapa yang bisa menyobeknya? 是谁能够撕开它？ Siapa yang bisa membatalkannya? 是谁能够废除它？ Siapa Bapak Ibu? 是谁呢？ Gak ada yang bisa. 没有一个人可以这么做。 Pakai darah materai Roh Kudus. 所以宝血、圣灵和他的印记， Gak mungkin dibatalkan. 永远不能废除。 Itulah yang membuat kita 那个就是让我们 di tengah kondisi apapun Bapak Ibu 在无论任何境况下， tetap beriman. 依然有这个信心。 Ingat baik-baik. 你要好好记住， Tetap beriman. 你要有信心。 Semua janji-janji di dalam Yesus akan aku dapatkan. 主耶稣里面所应许的、承诺的一切，我会得到， Karena perjanjian sudah sangat jelas. 因为这个承诺已经很清楚的。 Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. 没有一个人能够把我们的基督的爱分开。 Kematiankah? 是死亡吗？ Kelaparankah? 是饥饿吗？ Penderitaankah? 是受苦吗？ Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. 没有那个能够让我们以基督的爱隔绝。 Ada amin Bapak Ibu? 阿门。 Kalau demikian halnya, 如果是这样的话， kenapa kita hidup kayak orang gak punya pengharapan? 为什么活着好像没有盼望的人？ Kenapa kita hidup gak ada sukacita dan damai? 为什么我们没有平安的生活呢？ Walaupun sukacita itu harus dirasakan di tengah air mata. 虽然在喜乐中，我们在我们的眼泪里面， Kita mengingat betapa kita dicintai. 我们要想到我们是何等的被爱。 Kita mengingat Tuhan bersama dengan kita, Immanuel. 我们要想到我们与上帝之间那种以马内利。 Kita ingat surga yang akan dia hadiahkan buat kita. 我要想到上帝预备的天堂。 Di dalam kamus orang percaya tidak ada kata putus asa. 在我们信徒里面，我们没有失望这两个字， Kepahitan. 我们有的苦楚， Gak ada itu. 一切都没有。 Bersama Tuhan itu harus dihapuskan. 在主里面，一切都能够被消除。 Inilah berita menjelang Natal Bapak Ibu. 这个就是我们面对圣诞之间的一个信息。 Yang sekali lagi mengingatkan betapa Tuhan memegang covenant-Nya. 我们知道上帝如何坚守他的承诺， Dan kita ada di dalam perjanjian itu. 我们就在这个承诺的里 Dan 面， kita menikmati semua janji Tuhan. 让我们可以领受这一切的承诺， Mari kita jalani hidup dengan penuh keyakinan, 让我们的生命当中，我们充满信心， penuh sukacita dan damai sejahtera. 充满喜乐与平安。 Amin Bapak Ibu. 阿门。 Kasih tahu kiri kanan dulu. 告诉你 Semangat. 左右的人， Semangat. Jesus love you. Yesus爱 Ya. Jangan mukanya sedih terus ya. 你不要忧愁，不要有忧愁的脸。 Oke, mari kita berdoa. 我们同心祷告， Masing-masing berdoa merespon firman Tuhan. 我们各自的祷告，我们回应上帝的道。
Saya tidak tahu apa yang Tuhan katakan kepada kita 我不知道上帝要对我们说什么。 ketika berita firman Tuhan disampaikan. 当上帝的道说出来以后， Mari ambil waktu sejenak untuk merespon firman-Nya. 让我们以一段的时间，我们回应他的道。 Terima kasih Tuhan. 主啊，谢谢你。 Siapakah kami ini? 我们是谁呢？ Seperti yang Raja Daud katakan, 就好像大卫王所说的 siapakah aku ini Tuhan? 主啊，我究竟是何人？ Sehingga Engkau memperhatikan aku. 认识以致让你能够注意关注到我。 Engkau bahkan menjanjikan keturunanku 你甚至承诺我的后裔 akan naik tahta. 能够涌上宝座， Dan tahtanya kekal. 他的宝座是永恒的。 Siapakah aku Tuhan? 主啊，我究竟是谁？ Seperti Daud kita mengatakan hal yang sama. 我们也像大卫王一样的，我们诉说： Siapakah aku Tuhan? 主啊，我们到底是谁？ Sampai Engkau mengikat perjanjian 甚至你以我们立约， dan Kau bayar dengan darah-Mu. 你甚至以你的宝血所付清。 Terima kasih Tuhan. 主啊，感谢你， Saya mau hidup bagi Tuhan. 我要为主而活， Tolonglah saya. 帮助我， Di dalam nama Yesus 奉我主耶稣圣名， kami berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。